السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ربي يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi penafsiran kita. Belum pada itu kita baca surah ini dulu. Kita baca daripada awal sampai ke akhir insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-14. Kemarin kita sebut berkenaan dengan amma man utiya kitabahu wara'a zahri, mana orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab di sebelah belakang dia dengan cara yang tidak penuh hormat. Kerana hidup atas muka dunia ni dia tak pernah hormat Allah Taala, maka dia memekik, berteriak, fasawfa yad'u thubura, celaka aku, dia kata, wa yasla sa'ira, masuklah neraka yang menyala-nyala yang menunggu dia. Kerana apa masuk neraka ni? Innahu kana, sebab dia tidak dilupa pada Allah Taala, dan dia kembali, dia dahulu di dunia bergembira sama-sama kafir dia. Lalu Allah Ta'ala guna satu ayat yang perli, maka di hari akhirat esok tidak ada kegembiraan lagi kepada dia. Kerana orang mukmin hidup atas muka dunia ni bukan matlamat kebahagiaan. Kebahagiaan orang mukmin sebenar adalah syurga Allah Ta'ala. Itu bahagia hak sebenar. Bahagia atas muka dunia ni bahagia yang tiruan. Bahagia yang tiruan. Berapa ramai orang yang ada segala-gala kelengkapan tapi hidupnya tidak bahagia. Sebab dunia ni penuh dengan penipu. Tak betul. Kemudian ayat nombor 14, innahu zanna an lan yahur. Ni sebab dia masuk neraka jadi begini. Innahu, sesungguhnya, zanna an lan yahur, dia menyangka bahawa dia sekali-kali tidak akan dikembalikan kepada Tuhan. Zan ni makna sangkaan. Sangkaan. Agama ni bukan hidup dengan sangkaan, dia hidup dengan realiti dan dalil. Realiti dan dalil. Agama kalau hidup dengan sangkaan, rosak. Andaian, dia panggil andaian. Sebab itu Iblis dia buat andaian dia sendiri. Dia kata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu ana khairum min. Aku lebih baik pada kamu, wahai Adam. Ya Allah, aku ni khairum minhu, lebih baik pada dia. Khalaqtani, dibuat aku ni min nar, daripada api. Wa khalaqtahu min tin, buat Adam daripada tanah. Jadi tak tahulah Iblis ni mengaji dengan siapa yang kata api elok pada tanah ni. Allah Ta'ala pun tak pernah sebut, kitab-kitab pun tak pernah sebut bahawa api itu molek lagi daripada tanah. Dia mengaji dengan siapa? Mengaji dengan hawa nafsu dia sendiri. Mengaji dengan hawa nafsu dia sendiri. Oleh sebab itu, orang yang buat perkara yang tidak dibuat oleh Nabi SAW, hidup dia ni penuh dengan andaian dan sangkaan sahaja, bukan realiti.
Dan orang ni zanna an la yahur, dia hanya buat andaian saja. Dia hanya menyangka bahawa dia tidak bertemu dengan Allah Ta'ala. Perkataan yahur ni bermaksud pulang kembali kepada tempat asal. Itu yahur. Dia ada beberapa perkataan pulang kembali pada tempat asal. Asal makna pulang ni raja'ah, pulang. Kadang-kadang Tuhan guna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tu di atas Allah Ta'ala guna ayat irji'i, pulanglah. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala guna yahur, pulang yang mana ada soal jawab. Kalau pulang begitu je, tak ada tanya apa-apa. Nah, kalau balik di rumah, baju basah, anak balik di rumah, baju basah, koyok situ, kotor situ. Kita tanya, kenapa awak ni? Awak pergi sekolah ke awak pergi bergaduh? Nah, suami balik di rumah, contoh, nampak lain macam. Kita kata, kenapa orang tua ni? Tengok lain macam. Biasa balik, muka masam, hari tu balik muka senyum. Rupanya baru balik ke damak janda. Tu ya sengih tu. Mesti ada sebab. Allah Ta'ala ni buat kita putih bersih. Kita kembali kepada Allah mesti dalam keadaan bersih juga. Sebagaimana kita dibuat oleh Allah dan dikirim di atas muka dunia ni. Jadi, kenapa manusia tidak berusaha untuk membersihkan jiwa dia ni sampai satu tahap, tak bersihnya jiwa dia ni sampai satu tahap dia baliklah keadaan kotor, maka dia akan ditanya. Orang kafir ni, orang yang tak beriman pada hari akhirat, zanna an la yahur, dia sangka bahawa tidak sekali-kali dia akan dikembalikan untuk ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Bukan masalah tanya, tak percaya, masalah kembali pada Allah tu pun dia tak percaya dah. Sebab tu dia boleh buat ikut hawa nafsu, dia tak ikut wahyu Allah Ta'ala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bukan demikian, kata Allah, sungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Baik. Allah Ta'ala kata manusia mu nak yakin ke tak mau yakin di akhirat tu mempunyai masalah. Mu nak buat sangkaan ke, mu nak yakin ke, tu aku tak ambil tahu. Tapi aku tahu bahawa kamu kena tahu bahawa inna rabbahu kana bihi basira, yang benar aku ni sentiasa melihat kamu. Dan Allah sentiasa melihat di atas apa yang kita lakukan, dan bukan sahaja apa yang kita lakukan secara zahir, yang dalam hati pun Tuhan tahu. Mu nak lari pada akhirat, nak balik depan aku ni bagi alasan, wahai manusia, semua sekali aku tak ambil tahu. Macam mana cara mu nak buat pada aku ni, aku tak ambil tahu. Hak paling penting sekali, apabila kamu balik pada aku tu bersih ataupun tidak, boleh masuk syurga ataupun tidak. Oleh kerana tidak yakin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, tak yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang dia jadi? Apa yang jadi pada dia? Dia hiduplah keadaan tak tahu punca di hari akhirat. Bala inna rabbahu kana bihi basir. Baik, ayat nombor 16 ni dia ada sumpah daripada Allah Ta'ala. Kita akan belajar ayat nombor 16 ni sampai nombor 19, bagaimana manusia seperti bulan, dan fasa-fasa kehidupan manusia ni sentiasa beralih-alih. Yang pentingnya kita semua kena tahu bahawa hidup kita ni last sekali mesti husnul khatimah, mesti yang baik. Cuba kita tengok Allah Ta'ala bersumpah dengan apa. Fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Kalimah fala ni Allah Ta'ala nak sebut satu perkara, dua benda. Fala satu, uqsimu satu.
Setelah Allah Ta'ala terangkan ayat-ayat disentuh berbagai perkara sebelum daripada ni, sekarang Allah Ta'ala buat kesimpulan dengan satu sumpah. Sumpahnya fala uqsimu bisyafaq. Itu Allah Ta'ala bersumpah dalam ayat ni dengan cahaya mega merah di waktu matahari terbenam, iaitu waktu maghrib. Tengok, Allah Ta'ala mulakan dengan waktu nak maghrib dulu. Satu. Dalam ayat-ayat yang lain, kalau kita tengok, selalunya bila perkataan yang dimulakan dengan fala uqsimu, biasanya ayat tu digunakan untuk Al-Quran. Fala uqsimu bil khunnas. Biasanya lepas daripada Allah Ta'ala sebut sumpah menggunakan perkataan fala ni, mesti khas untuk Quran, kalau kita perhati. Tapi dalam ayat ni tidak. Selepas Allah Ta'ala gunakan fala ni, di akhir surah ni Allah Ta'ala tak sebut tentang Al-Quran, cuma Allah Ta'ala sebut hujung ayat ni. Kalau kita tengok tadi, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, akhir sikit baru Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak susun dulu fasa kehidupan manusia. Baik, yang pertama, fasa alam ini ketika mana masuk waktu maghrib, cahaya kemerahan di ufuk barat. Satu. Sumpah yang kedua, wal-laili wa ma wasaq. Dan apabila malam yang diselubungi, demi malam yang Allah Ta'ala tutupkan. Malam makna gelap. Bila datang malam, dia meliputi segala-galanya, semuanya gelap. Waktu maghrib, lepas maghrib masuk malam. Dua. Yang ketiga, lepas daripada maghrib, malam gelap, kemudian wal qamari idza tasaq, kemudian jadilah bulan. Yang disebut di sini apabila bulan itu jadi purnama. Bukan anak bulan disebut ni, bulan purnama. Qamar, bulan purnama. Anak bulan tu dipanggil hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah, anak bulan. Bulan juga, tapi bahasa dia lain. Hak ni bulan juga, bahasa lain. Hak bulan separuh dia panggil lain, bulan purnama dia panggil lain, anak bulan dia panggil lain. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Baik. Tiga. Maghrib, masuk malam. Kemudian malam ni tak boleh hidup dengan malam gitu. Dia kena ada bulan purnama. Tasak maksudnya tasak makna bulan purnama, menunjukkan proses di mana Allah Ta'ala jadikan perubahan satu demi satu daripada anak bulan sampai jadi bulan purnama, kemudian turun balik. Tu keadaan alam. Apabila sumpah dalam Quran ni mesti ada jawabul qasam, dia panggil. Jawab kepada sumpah itu mesti ada. Jawab dia ayat nombor 19 ni. La tarkabunna tabaqan an tabaq Allah. Sesungguhnya pasti kamu akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Tengok cara Tuhan susun. Yang tadi aku sebut alam. Mula-mula maghrib, lepas tu malam, lepas tu bulan purnama. Bila malam ada bulan, bila bulan tu sendiri ada fasa dia, aku sebut purnama. Asal daripada anak bulan, jadi purnama 15. Dah nak masuk balik tu siapa purnama balik. Orang zaman dulu kira satu purnama, dua purnama, macam tak cerita P.Ramlee tu lah. Nah, 3 purnama telah kanda pergi meninggalkan adinda, dia kata. Cerita P.Ramlee dah. 3 purnama tu maknanya 3 kali bulan purnama lah dah. Tu menunjukkan proses daripada awal sampai akhir. Lalu Allah Ta'ala kata, manusia pun begitulah. Allah Ta'ala suruh tengok alam, Allah Ta'ala proses, kemudian Allah Ta'ala sentuh kita. Kamu pun begitulah wahai manusia. Daripada mana ni? Tabaqan an tabaq. Tabaq ini makna diterjemah sebagai fasa kehidupan. Fasa kehidupan. Memang kita ni ada fasa kanak-kanak, persekolahan, dewasa, bekerja, berkahwin, keluarga. Sampailah kita umur lanjut sebelum daripada kita jumpa dengan Allah Ta'ala. Kalau dah umur lanjut, banyak perkara dah kita lalui. Hak lepas tu.
Zaman muda kita, zaman kanak-kanak kita, kita boleh cerita pada anak cucu ni begini, apa yang berlaku. Allah Ta'ala kata hidup kamu ni, wahai manusia, melibatkan masa. Oleh itu, melibatkan masa ni, kenapa kamu sibuk sangat? Sebagaimana bulan, dia boleh pergi 1 purnama, 2 purnama, dia akan hilang. Sebagaimana hidup kamu zaman muda-muda tu akan hilang, dia mari pula zaman tua. Zaman kamu ingat kekuatannya kuat pada zaman muda tak sama dengan zaman usia lanjut ni. Zaman kamu sihat, zaman muda tak sama. Masa yang aku berikan kepada kamu ni berlalu begitu saja. Tapi manusia tidak ambil perhatian berkenaan dengan masa. Oleh kerana itulah Al-Quran ada surah yang khas berkenaan dengan masa. Wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr, demi waktu asar. Terjemuh yang pertama. Yang kedua, wal asr, demi masa. Kalau kita nak terjemah dua-dua, asar dengan masa, memang ramai waktu asar ni manusia leka. Leka banyak. Sehingga semayang maghrib, semayang asar nak dekat-dekat dengan waktu maghrib. Nak dekat waktu maghrib. Nak kata Hanafi pun tidak, Hanafi setakat 2 galah je, ni sampai 6 galah. 5 minit lagi. Kalau mazhab Syafi'i 1 galah lebih sikit je masuk waktu asar. Kalau Hanafi 2 galah. 2 galah. Maulana saya sebut dulu, kalau nak sembahyang lewat letak galah panjang. Lagi panjang galah lagi lewat dia kata. Nah, tapi biasa kita sembahyang lewat asar ni. Walaupun asar tu pukul 4.30, kita sembahyang pukul 5. Pukul 5 je, setakat pukul 5, tak ada lagi asar 5 lebih dah. Tak ada lagi, setakat pukul 5. Ataupun 5.30 boleh lagi. Ni maghrib pukul 7.20 dia semai 7 suku. Mazhab apa tak tahu. Dia kira mazhab ikut hawa nafsu dia kira begitu. Ramai manusia rugi, maka Allah Ta'ala sebut innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Rugi sebab apa? Yang pertama, dia tidak perhati apa yang Allah Ta'ala buat di hadapan mata dia. Dengan marinya maghrib, itu semua fasa kehidupan yang aku susun. Begitu jugalah kamu, wahai manusia. Kamu akan pasti mengalami fasa-fasa tersebut yang tidak boleh orang lari daripadanya. Akhirnya, kalau kita nak terjemah, tabaqan ini membawa maksud keadaan yang singkat. Keadaan demi keadaan di akhirat, dan keadaan itu amat singkat di dunia ini. Bermula dengan mati. Kalau kita nak terjemah akhirat, kita bermula dengan matilah. Hidup dunia ni bermula daripada keluar perut mak kita. Hidup di alam rahim bermula daripada yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Dia keluar daripada hujung tulang sulbi, at-tara'ib campur dengan air perempuan, duduk dalam tu permulaan di alam roh kita tu, di alam rahim mak kita. Kemudian keluar di alam roh ni entahlah berapa lama tak tahulah. Masuk roh pada usia 3 bulan lebih kurang 4 bulan masuk roh. Bila masuk roh, hidup di alam rahim. Kenapa disebut al-rahim? Kenapa disebut rahim? Dia tak kata fil batni ummi, dalam perut mak. Dia tak guna perkataan perut, tapi dia kata dalam rahim. Rahim ni kasih sayang. Kita tak boleh hidup dalam perut mak kita tanpa kasih sayang Allah, tak boleh hidup. Tuan-tuan, tak boleh hidup. Nak hidup macam mana, matahari pun kita tak nampak, apa pun kita tak tahu, nak makan apa pun tak tahu. Dalam tu bukan ada Nescafe ke apa dalam tu, bukan ada kopi apa dalam tu. Allah Ta'ala dia punya rahim, dia punya kasih sayang. Dia proses makanan mak kita ni, dia salur terus ke perut kita ikut tali pusat kita tu. Masuk dalam apa ni orang panggil, dalam keadaan telah diproses zat itu berupa darah. Orang perempuan mungkin tahu bila dia mengandung kadang-kadang darah dia kurang. Nah, darah kurang bagi perempuan mengandung ni memang sebab dia bukan seorang, dia dua. Allah Ta'ala kata kurhan wa wada'athu kurha. Bahasa Tuhan guna dalam Quran, keperitan demi keperitan yang ditanggung oleh seorang perempuan yang mengandung. Kepayahan demi kepayahan. Tak boleh duduk dalam perut ni, kita tak tahu apa. Sebab itulah mak ni benda utama sekali dalam kehidupan kita. Kita lapar pun tak apalah, asalkan mak kita kenyang.
kita susah tak apalah, asal mak kita ni okey. Sebab dia menanggung kesusahan tu begitu berat. Ayah pun susah juga. Mak menanggung 9 bulan kesusahan. Ayah menanggung sampai seumur hidup. Menanggung apa? Menanggung nak fikir, nak cari makan, nak cari rezeki, nak bagi ke anak. Ayah duk menanggung sini. Ni, dalam kepala ni. Tak silap darah tinggi. Tak silap pening. Tu ayah tanggung. Hak mak tanggung dalam perut. Sama-sama susah. Kita baca tadi. Surah Maryam. Satu benda yang kita boleh ambil. Allah Ta'ala sebut cerita Nabi Yahya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Itu semua pujian pada Nabi Yahya. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Allah Ta'ala sebut. Dia cukup berbakti kepada kedua ibu bapanya dan tidak sombong angkuh, tidak. Allah Ta'ala bagi nama Nabi Zakaria ni bermula daripada Allah Ta'ala bagi nama, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku letak nama anakmu ni nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Tak ada orang nama sebelum daripada ni nama Yahya. Tu kamu mula-mula. Nabi Zakaria ni heran juga dia, ayah dia nak dapat anak macam mana. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Wahai Tuhan, nak dapat anak macam mana? Wa kanat imraati aqira, bini mandul. Wa qad balaghtu minal kibari atiyya. Wa qad, dah sesungguhnya, bahasa hak dia guna, aku ni tua ya amat dah. Tua ya amat dah. Tua sungguh Nabi Zakaria ni. Bukan tua main-main. Sehingga wahanal azmu minni. Dia sebut sendiri, tulang aku lemah dah. Ini ni. Maka tahu ke Ali pun tak ada apa dah. Tunggu Ali pun tak ada apa dah. Bukan nak hina Nabi Zakaria, tidak. Maknanya dia kata bahawa dia tu lemah. Tak ada apa dah, saya tak lemah. Tuhan kata, aku walaupun kamu lemah wahai Zakaria. Cara Allah Ta'ala sebut ni, bila dia tanya Allah nak dapat anak macam mana, isteri saya mandul, wa qad balagtu minal kibari atiyya, saya pun lama dah, tua dah. Allah Ta'ala jawab mudah je. Ya Zakaria, wahai Zakaria, cuba mu fikir. Qala kadzalika qala rabbuka wa alayya hayyin. Pelik kamu Zakaria. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku hak buatmu sendiri ni, wahai Zakaria. Sebelum kamu nama Zakaria ni, di mana kamu ada? Maknanya kamu tak ada. Aku boleh buat jadi ada. Apa yang pelik? Kamu ada isteri, lepas tu kamu suami. Aku nak bagi anak. Pelik apa? Orang kita ni jarang umur 80 ke dapat anak dah. Sebab orang kita ni isteri seorang. Minta maaf wajib lah. Syekh Muhsin Abbad, seorang ulama besar Madinah tu. Ada tolak dia tu umur 15-18 tahun. Tolak dia. Saya tanya dia, cucu ke? Saya tanya anak tu, awak cucu Syekh ke? Dia kata anak Syekh hak bongsu, bini nombor 4. Ayah masa tu umur berapa? 89 tahun. Hak bongsu umur 15 tahun. Hak fikir sendiri dia boleh anak umur berapa. Kuat dengan ilmu, pakai semi mata dah satu hal dah, tak nampak apa dah, pakai kanta pula tengok. Mengabdikan diri kepada ilmu sampai begitu ulama hebat. Nak ceritanya Allah Ta'ala kata Nabi Zakaria begitu. Zakaria pun terima. Suka tu Allah Ta'ala bagi kepada dia, suka perasaan dapat anak. Tu semua masa yang manusia kena lalui. Masa jadi anak, masa jadi ayah. Dulu masa kita jadi anak, lah ni masa kita jadi ayah. Masa kita jadi anak dulu, harta ayah kita apa semua kita buat tak tahu ya. Air kita bazir apa semua sebab kita tak bayar bil. Ayah yang bayar bulan-bulan, bapak yang bayar bulan-bulan. Jadi tak fikir sangat lah soal bil apa, tak tutup ni, tak tutup lampu lah apa. Bila kita jadi seorang ayah, anak buat begitu pada kita, baru kita tahu, oh gini rasa nak marah.
Sebab itulah ayah aku marah sangat dulu. Kita kata masuk bilik air tak tutup airnya, masuk tanah tak tutup lampunya. Sebab ni. Sebab kita duk tengok bil bulan-bulan tu hijau mata-mata. Dengan aircon lagi perlih pula panas dah. Aircon 2, 3, 4 tidur dalam aircon tengah hari aku tengok bil 500 lebih, Allah sakit kepala kata. Bini lagi duk minta elektrik lagi kena bayar. Begitulah perasaan ayah kita. Tapi ayah tetap seorang ayah sampai bila-bila. Dia tak pernah nak sungguh apa, tak ada. Ada duit? Ada. Tak ada? Tak apa. Jual lah apa hak ada. Cincin hak dia sayang pun dia jual. Apa hak dia sayang pun dia jual habis. Kerana pengorbanan dia untuk melihat anak dia tu hidup dalam keadaan yang baik. Sebab itu Allah Ta'ala suruh sangat kita renungkan fasa kehidupan kita ini, supaya manusia tu betul-betul fikir bahawa dia akan balik berjumpa dengan Allah Ta'ala. Itu fasa dunia. Kalau fasa tak di fasa akhirat, dia bermula dengan mati. Mula dengan mati. Akhirat ini bermula dengan mati, alam barzah, mahsyar, sirat, surga ataupun neraka. Itu fasa akhirat. Mula-mula mati. Mati itu duduk di alam roh. Nak berhubung dengan hak dunia ni tak boleh dah. Nak WhatsApp ke sepatah ke, nak tanya khabar ke, nak video call ke, tak ada. Tak ada line Celcom, Maxis untuk DG, tak ada. Tak ada lain yang boleh buat rangkaian dalam kubur tu. Sebab tu kalau orang tahu benda hak dalam kubur tu, menipu orang tu. Kecuali mukjizat daripada Allah Ta'ala kepada Nabi. Sekali tu je berlaku. Nabi lalu seorang tu, Nabi pacak apa ni kita panggil daun kering atas kubur tu. Nabi kata 2 orang ni dia azab. Seorang tu je, bukan semua Nabi tahu. Bukan semua. Hanya ambil dalil puak-puak ni. Ni dalil ni dia kata. Daripada pacak ni, baik kita baca Quran. Dia kata baik kita baca Quran daripada pacak daun. Hak tu Nabi pacak daun, baik kita baca Quran. Maknanya Nabi buat hak bukan hak tak baik. Nabi tak tahu siapa mana-mana hak terbaik. Siapa Nabi tak baca Quran, pergi pacak daun. Gitu. Tak cerdik. Pagi nak suruh marah. Tak cerdik orang panggil. Hujah lagu tu tak cerdik. Nak kata tak cerdik, hak mengaji juga bercakap gitu tu. Allahu Akbar. Lalu tidak ada orang tahu dalam kubur. Hubungan kita hanya berdoa. Kubur. Lepas tu pergi mahsyar, sirat. Ni hak Aisyah paling takut sekali. Mahsyar, sirat. Mana ya Rasulullah? Tak boleh jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata nafsi. Masing-masing. Orang hak kita sayang pun kita tak ingat. Semua sekali tak ingat, semua sekali. Hak kita ingat lepas ketidak kita ni nak naik di tiang sirat. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Akhirnya syurga ataupun neraka. Kita tak mahu masuk neraka. Nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua fasa tu, fasa atas muka dunia pun kita kena jaga. Dia bermula daripada akhir balik sampailah mati. Sebab kita nak hidup fasal yang lama lagi untuk sampai ke syurga. Orang mukmin matlamat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ayat nombor 20 sehingga akhir ayat ni 25 kita akan sambung esok. Dah habis surah ni pada esok hari insya-Allah. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi